Usaha mengadakan program kita pada pagi ini, yang mana ia sesuatu yang perlu kita lakukan kerana tanpa perancangan yang teratur dan teliti maka sudah tentulah tidak mungkin kita dapat jayakan pembangunan kemajuan selari dengan kehendak dan juga keperluan masyarakat. Saya telah ambil kesempatan dalam majlis tadi untuk juga terangkan apa yang perlu kita lalui, kerana kita tak nafikan hakikat bahawa pembangunan yang sedang kita lalui di Johor secara keseluruhannya akhirnya juga akan membuat setiap PBT kita perlu bersedia berhadapan bukan sahaja dengan kepesatan tu, tetapi dengan perubahan-perubahan harapan masyarakat yang semakin bijak, semakin berpengetahuan dan sebagainya. Jadi atas sebab itulah saya bercakap mengenai soal bagaimana perlu kita menguruskan PBT dalam negeri Johor, dan ia mungkin boleh dirujuk melalui ucapan, kopi-kopi ucapan yang memang akan beri kan, salinan ucapan yang diberi. Jadi salah satu daripada penekanan yang saya buat ialah soal kebertanggungjawaban, accountability. Every local authority has to be accountable, dan accountability itu adalah juga kepada masyarakat, rakyat. Dan accountability kepada rakyat masyarakat ialah melalui usaha kita mengadakan macam ini, mendapat pandangan dan input daripada rakyat. That is one way where accountability can be exercised. Maknanya bila pihak majlis mengadakan usaha untuk program publicity dan penyertaan awam, ia menterjemahkan soal pertanggungjawaban itu. Jadi apabila dia lakukan ini, dia sebenarnya mengajak rakyat, selain daripada dia berasa bertanggungjawab, dia mengajak rakyat untuk ke hadapan, untuk memainkan peranan dengan lebih besar dalam soal perancangan perjalanan sesebuah pihak berkuasa tempatan. Dan kita berharap rakyat yang selalu yang pandai itu, supaya peluang ni digunakan oleh mereka. Jangan mereka tak ambil peluang, nanti bila semua dah siap, macam-macam lah dia komen dan dia kritik. So this is the time. Memang ada tempat-tempat dalam sebuah negara demokrasi, kita ada masa kita untuk kempen, masa kita untuk pilih wakil, bukan all the time kita nak berpolitik. So begitu juga dalam perjalanan sebuah majlis, dalam dia nak mengeluarkan plan, perancangan apa semua, dia ada time dia. Di situlah come out. Jangan nanti bila semua dah siap barulah kita tu benda dah tak boleh nak itu, dah kemudian marah, padahal dia tidak memainkan peranan dia mengikut ruang masa yang telah ditetapkan. Jadi atas sebab itulah saya beri penekanan kepada soal ni, dan memang ini akan menjadi cara dan pendekatan baru yang kita berharap akan dapat kita lakukan untuk kita mengurus dan mentadbir negeri berasaskan kepada konsep urus tadbir. It's about governance, it is not about government. Kalau government tu semua itu, tapi ni governance, macam mana itu urus tadbir. Macam tu hari saya sebut pasal urus tadbir modal insan, macam mana through Johor Corporation kita mengurus tadbir untuk bangunkan modal insan. Kita tak biar begitu saja. Dan sekarang ni dari segi pihak berkuasa tempatan ada kebertanggungjawaban, dan ianya adalah kepada rakyat, dan itu pendekatannya ialah melalui rakyat dibawa untuk terlibat dalam perancangan dan sebagainya. Jadi dia it's just not about ada pameran tu tapi rakyat tak datang untuk ambil peranan. So itu kita tak nak berlaku, kerana kita nak lahirkan kekuatan. Kerana apa pun nanti kalau katakanlah proses ini dapat berjalan dengan baik, maka lebih banyak kuasa otonomi perlu dibuat oleh pihak berkuasa tempatan. Dia adalah kerajaan ketiga.
Jadi kalau ada masalah, penyelesaiannya datang daripada pandangan dan input serta cadangan yang datangnya daripada rakyat setempat dan sebagainya. Okey. Datuk, berapa lama transformasi Bandar Maharani? Berapa sejak kepanjang Doktor? Bisa repeat tu. Kita cadang within 5 hingga 10 tahun. 5 hingga 10 tahun. InsyaAllah. Kain kasar kita menganggarkan bukan 300 juta. 300 juta. Bangunan baru berapa juta? Bangunan baru saya tu kita anggarkan dengan kos lebih kurang 30 juta. Kosong. 30 juta tapi kosong, belum masuk perabot dan saya lagi tu. Tak, itu dua perkara lain. Itu perkara lain. Itu dua perkara lain. So komponen pertama apa yang akan dimulakan dalam transformasi Bandar Maharani? Komponen pertama akan dimulakan. Sebenarnya pun kita dah mulakan sikit lah tu. Contohnya kita dah buat tambah baik keadaan infrastruktur bandar, ukur wajah bandar. Contoh kalau tuan-tuan dapat tengok, kita dah ada gerbang kita masuk ke bandar ni. Kita dah ada papan tanda jalan nama sejarah, kita cantikkan landscape, buat pencahayaan. To make it itu. First, keluasan Bandar Maharani, keluasan PBT ni berapa besar, dan rancangan untuk ini transformasi ini melibatkan satu kawasan iaitu 10% 10% of the whole PBT. Sama. Then after that they divide into various stages yang ada kat situ tu. Termasuklah bangunkan kawasan kampung tradisional, kawasan di itu. Jadi itu dia pelbagai stages yang ada. So you boleh tengok kat situ. Ya. Yang kita spend lebih kurang kita anggarkan lebih kurang 5 juta. Satu usaha pengindahan dan satu usaha untuk bangunkan dan jadikan Bandar Muar ni untuk tarikan dan pada masa yang sama mengekalkan jati diri sejarah-sejarahnya yang sedia ada supaya tak ditenggelam oleh proses kemajuan dan pemodenan. Jadi itu antara lain yang diambil kira dalam proses ini. Datuk, isu lalu lintas isu traffic jam semua ni terukur dekat kantor. Itu sebab tadi saya cakap semua tu mesti diberi perhatian sebab kita akan memang kesan daripada pembangunan yang pesat Johor dan saranan supaya pembangunan hanya tak berlaku di Skandar. Maknanya memang kita sedang tentukan Muar dan mana-mana pun semua antara perkara-perkara isu-isu ni kita minta supaya diberi perhatian. Dia kena diberi perhatian daripada sekarang, jangan tunggu untuk cari penyelesaian bila masalah dah jadi besar. Atas sebab itulah dulu di peringkat awal saya sarankan setiap PBT ada desk pengangkutan, unit pengangkutan dalam setiap PBT supaya dia dapat melihat dan beri input kepada SPAT apabila SPAT nak buat apa-apa keputusan mengenai misalnya Muar lalu lintas. Okey. Tadi kata bukan tanggungjawab nak mengajak rakyat. Berapa baik sejauh mana rakyat tu boleh membantu? Kita boleh kumpul input pandangan-pandangan dia. Kita tak nak dia jadi pandai kat kedai kopi. Kita nak dia bertanggungjawab. Muar adalah dia adalah Muar. Kan saya cakap ni. Buat dari Bandung. Benda ni ada semua PBT Tempat 13. Semua. Ini adalah cara tadbir urus baru. Zaman dunia yang moden memang begitu ke arah itu. Kalau tidak nanti dia bersepah-sepah, jadi tak boleh. Jadi dia ada masa dia untuk dia tu. Kita akan dengar pandangan dia. Tapi kalau duduk kedai kopi apa semua dah jadi semua orang dah apa? Kelang kabut asyik berpolitik. ada saluran ke? Tak ni yang ni masa ni macam ni dia bagi 1 bulan. Panggilan di sini lah. 1 bulan. Sini Ah. jabat majlis. Yang majlis lagi. Dekat apa tu Hentian Maharani tu ada Hentian jabat Maharani, pengajar. okey. Jabat jabatan macam mana dia sedia baru pun. Saja ya. Saya ya. Oh, isi jauh ni. Ya. Bantahan akan diambil kira ke? Ya. Betul, Bantahan Ya, akan diambil kira. ya. Betul. Biasa kita akan tengok dan kita ulas lepas tu Ulas. baru nanti kita Nak panggil kira tu yang konkret. kita akan panggil nanti panggil untuk hearing nanti. Panggil untuk hearing. Panggil siapa tu? Oh, yang buat Exco aduan. Stakeholder. Exco akan memfungsikan siapa juga yang membuat bantahan ataupun pandangan dia
konsepnya bantahan, tapi sebenarnya bukannya bantahan. Tapi sebenarnya Cadangan. Oh, cadangan. Cadangan kalau tentang guna tanah di kawasan berkenaan. Kalau pandangan tu baik, nanti Exco akan memfungsikan bantahan tu. Nanti akan kita selesaikan sama ada bantahan tu kita layak diterima atau ditolak. Datuk public display 4 minggu kan. Ya. So bila yang dipanggil untuk Selepas hearing? suntik. Selepas Kita akan Hearing ni berapa lama? Daripada 4 minggu biasanya. biasa dalam 3 bulan tu lah. 1 month. 1 month Kita after the 4 weeks. Ya. Betul saya laporan. Kita compile ni. Saya akan laporan atau jawatan kuasa. 1 month after the 4 weeks. Okey. Datuk, dan case assessment dia kata naik melampau-lampau, macam mana kerjaan yang dia punya tu, pandangan yang MCA kemukakan tu? Dia yang ketara ialah yang dimaklum pada saya, yang ketara ialah di Yompeng. Yompeng, Tak bukannya meliputi seluruh negeri Johor. So kita percaya bahawa setiap PBT itu sudah memang akan melihat kepada setiap aduan ataupun protes bantahan itu, kerana memang itu adalah sebahagian daripada proses yang perlu dilalui. Maknanya kita nilai semula, kita pamer, kita tunggu masa bantahan, kita akan panggil untuk dengar bantahan dan kita akan buat keputusan. Itulah. Jadi dia bukan sesuatu yang macam alih-alih, maknanya sesuatu yang ada kesilapan besar. Tak, dia memang proses biasa. Kalau tiap tahun kita buat gitu, gitulah juga akan berlaku. Bila ada teething problem ni Tak, memang mana-mana lah. Ikut dalam fakta tu memang setiap 5 tahun sekali. Cuma ada setengah-setengah PBT tu dia melampaui 10 tahun. Jadi lepas tu nanti dia punya perubahan dari segi nilai tu nanti agak ketara. Berdasarkan kepada pembangunan dan juga nilai harga semasa. Meaning isu ni cuma Yompeng je lah sebenarnya. Tempat lain pun ada juga. Tempat ada tapi tak ketara. Tak setara Yompeng. Kita akan dengar semua bantahan tu dulu. Baru Semua bantahan akan didengar, tapi oleh setiap PBT lah. mana penyelesaian dia kat bantahan-bantahan. Macam mu ada berapa banyak bantahan? Kalau rekod kita lebih kurang ada dalam 920, tapi kita dah buat 3 sesi tu. Setakat ni yang datang tak sampai 200 orang. Sebab dia mungkin dia tak dapat maklumat yang cukup. Contoh dia tak tahu dah 20 tahun tak buat penilaian semula. Kadang kenaikan dia tu mungkin dia dengar Datuk dah setuju, jadi kita dah setuju. Rumah kos kendang tak lebih, katakan RM8, RM6. Kemudian kedai-kedai komersial ni ikut dia ada penilaian tadi ada rate dia. Jadi bila dia dah dapat penjelasan kita dalam 2-3 sesi tu, yang lain-lain pun ada sebagian besar dia tarik balik bantahan Dia tu. faham lah. Dia dah faham. Dia dah tak mungkin dah tak berani nak datang dan dia pun dah tak ada lagi. Kena ingat ada 2 proses kat sini. Satu penilaian, satu kadar. Okey. Satu kadar. Penilaian ni kita tak boleh nak buat apa, memang naik. Rumah you beli 100,000, katalah 2 tingkat dulu. Katalah 20 tahun dulu, you rasa harga dia masih lagi 100,000. You setuju tak kalau saya kata harga dia 100,000? Sama juga rumah dia. Rumah tu naik harga sebab dah 20 tahun. Okey? Dan oleh kerana kalau kita guna kadar sama, memang cukai dia kena tinggi. So kerajaan negeri semua kadar kita turunkan supaya dia tak kena tinggi. Kadar turun tapi harga rumah naik. Tak boleh nak. Ini penilaian ni kita tak boleh buat apa. Luar bidang kuasa, market. Sebab kadang-kadang orang nak jual. Kalau saya kata rumah you beli 100,000 20 tahun dulu, sekarang you nak jual, no, you jual 100,000 sebab you kata penilaian dia 1,000. You setuju tak? Saya rumah saya 1.4, jual 1.4 kan dah 200 Dah semua. Jadi kita ikut tu lah. So itu dia naik. Bukan kerana kita nak naikkan, tapi penilaian dia naik. Adalah tidak adil kalau kita kata rumah you harga tu. Kalau you hamba setuju, saya belilah. So penilaian tu naik. Tapi kita tengok kalau kita ikut kadar sama, teruk lawan tu, jadi kita Johor kita turunkan semua sekali kadar. Tapi dalam kita turun ada juga yang naik dia melampau. Yang ni kita nak tengok. Tengok kenapa. So beri kita peluang, kita jumpa. Bukan kerajaan ni zalim. Tak, jumpa. Kerana dia Tentu sakit 16 PBT, bantahan dia berapa? Lebih kurang. maknanya Oh jangan kira macam tu banyaklah, tak boleh kira dia. Tak boleh. Dia contoh yang naik tinggi ni. Sebab muar dia kata 920 je bantahan kan. Tak, dia contoh yang naik tinggi ni. Kadang-kadang dia tak apa jelas. Peringkat awal dulu rumah dia kayu. Tapi akhirnya jadi batu. Jadi nilai bertambah. Naik ah. Naik. Tapi kita akan lihat kalau tanah tu memang tanah bergeran yang berbeza dengan perumahan biasa,
ataupun tanah tu kampung baru. Yang kita ketika lihat balik lah benda tu. Jadi benda tu sebenarnya proses bantahan tu memang kita kena terima. Berapa banyak pun kita akan terima. Sebab itu kalau dikatakan bantahan banyak, bukan menyatakan kita akan tu, maknanya kita melalui proses tu. Lepas tu untuk kita tahu penerangan, penjelasan kepada pemilik harta. Keputusan tak tahu bila lah. Selepas tu ada tu baru kita akan lihat Selepas balik. tu lah. Ada tak dia punya period dia? Biasa proses Dia sampai habis immediately lah. tu kita buat keputusan terus. Masa kita buat bantahan tu, Ha. lepas kita dengar bantahan tu, kita kuasa terus buat keputusan sama ada kita menerima atau menolak. Oh. Jadi apa asas-asas dia? Asal dia. Asas-asas Sebagai dia. Datuk MB cakap, Datuk Esko cakap tadi tu, dulu katakanlah harga rumah tu 100,000, Okey. kita kenakan kadar 0.5 kadar dia. Sekarang rumah tu dah harga 300,000. Datuk sini turunkan 0.25. Makin rendah nak mengimbangkan antara nilaian hartanah tu pasal semasa dengan kadar yang kita turunkan supaya tidak sangat membebankan. Boleh dikatakan semuanya kita turunkan kadar. Refresh. Okey. Datuk Latif satu nak komen sikit lah. Depan istana besar sampai and suite, kenapa jalan gelap semua? Ni dah nak pendapatan tuanku tapi lampu tak hidup. Gelap sangat. Kita tolong nanti. Tolong tengokkan. Dapat awal lah bandar baru banyak kerja malam. Gelap sangat.